Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim bin Muhammad Fauzi, Biometrik DT12025 dari kelas Reputik 3A. Hari ini saya akan membincangkan tentang penghayatan Al-Quran daripada 4 potongan surah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 43, surah Al-Nisa ayat 3, surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 dan akhir sekali surah Al-Isra ayat 32. Kita pergi kepada surah yang pertama, iaitu surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rakaatlah bersama-sama orang yang rakaat. Asbabun nuzul surah ini ialah ia diturunkan di Madinah. Ia diturunkan kepada Ahlul Kitab supaya solat bersama Rasulullah SAW. Allah memerintahkan Ahlul Kitab mengeluarkan zakat diserahkan kepada Rasulullah SAW. Allah juga menyuruh mereka untuk rakaat bersama orang-orang yang rakaat dari umat Nabi Muhammad SAW. Mubarak bin Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Pengajaran ayat ini ialah sebagai umat Islam, kita mestilah menunaikan perkara-perkara yang wajib, contohnya solat 5 waktu dan mengeluarkan zakat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seterusnya, kita haruslah menampingi orang-orang yang alim seperti yang disebutkan dalam ayat, iaitu dan rakaatlah bersama orang yang rakaat. Sebagai mukmin, kita mestilah mengikut semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar dirahmatinya. Seterusnya kita pergi kepada surah yang kedua, iaitu surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba yang perempuan yang kamu miliki. Dan demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Asbabun nuzul surah ini adalah pada zaman jahiliah, laki-laki gemar berebutan menikahi anak yatim putri kerana ingin menjadi walinya sehingga menguasai hartanya. Mereka menikah bukan untuk melindunginya. Oleh itu, Islam memberikan batas dengan syarat adil, bukan memanfaatkannya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan ada seorang perempuan yatim diasuh oleh seorang lelaki yang bukan bapaknya. Sebagai wali dari si yatim itu, lelaki itu tertarik dengan rupa paras dan harta si yatim itu dan dinikahi dengan mahar yang rendah. Selepas bernikah, lelaki itu memberi layanan yang tidak baik. Pengajaran daripada ayat ini, sebagai umat Islam, kita haruslah menjaga, melindungi dan memberi nafkah kepada anak yatim agar anak yatim tersebut merasakan kasih sayang yang secukupnya. Menjaga anak yatim adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita sebagai seorang Muslim, kita mestilah berlaku adil jika hendak berpoligami, iaitu dari segi harta. Seterusnya kita pergi pada surah yang ketiga, iaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Sadaqallahu azim. Ayat ini bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang, cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Asbabun nuzul ayat ini ialah ia diturunkan di kota Mekah.
diriwayatkan oleh An-Nasa' dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas bahawa ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diketahui bahawa orang-orang Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Maka Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Setelah ayat-ayat ini diturunkan, orang-orang Madinah menjadi orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Pengajaran daripada ayat ini ialah jika kita melakukan suatu perkara haruslah berlaku jujur. Hal ini kerana jika tidak berlaku jujur, ia akan menyebabkan penindasan terhadap pembeli atau pengguna. Contohnya, menimbang beras kepada pembeli, penjual akan memperolehi keuntungan, malahan pembeli akan kerugian. Oleh itu, kita haruslah menjadi seorang yang jujur dalam semua perkara agar dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pergi kepada surah yang terakhir, iaitu surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Asbabun nuzul ayat ini ialah tafsir Ibnu Katsir bahawa asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berzina. Sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Pengajaran daripada ayat ini, perbuatan zina amatlah dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam amatlah dilarang melakukan perbuatan yang melanggar batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Contohnya berpegangan tangan, bukan muhrim. Hal ini kerana jika tidak melarang perbuatan tersebut, ia akan ke arah maksiat, iaitu zina. Oleh sebab itu, kita mestilah memperkuatkan iman kita agar tidak melakukan perkara-perkara yang mendekati zina. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan anda semua. Sekian, terima kasih.